Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak ulang kaji sikit bagaimana cara nak buat okey, buat persamaan kimia. Okey, kita nak ulang balik kita nak ulang balik yang kita dah belajar gitu. So, awak kena ingat asas dalam persamaan kimia ni, asas dia yang perlu kamu tahu, kamu kena ada bahan. Bahan ni bila bertindak balas, cara tindak balas dia akan menghasilkan hasil. Okey. Dan dari persamaan kimia ni kita boleh tengok ada dua perkara. Secara kualitatif dan juga kuantitatif. Okey, kualitatif ni nama bahan tu, okey, macam mana formula bahan tu, apa yang terlibat, hasil asid dengan alkali ke, asid dengan logam ke, itu kualitatif. Kalau analisis kuantitatif ni, berapa bilangan mol dia, berapa mol yang terlibat, berapa isi padu, itu kita boleh baca daripada satu persamaan. Okey. Dan dalam persamaan kimia ni, kita kena tahu cara nak tulis formula kimia. Nak tahu formula kimia, kena tahu juga formula ion. So asas sangat-sangat ni awak kena tahu satu, kena tahu simbol unsur. Dari simbol unsur, tahu tulis formula ion. Daripada formula ion, kena tahu tulis formula kimia. Daripada formula kimia, barulah kita boleh tulis persamaan kimia. Daripada persamaan kimia, barulah kita boleh balancekan dia. Kita buat persamaan kimia yang seimbang, barulah kita boleh buat calculation, pengiraan. Itu asas dia. Kena ada simbol, kena tahu formula ion, kena tahu formula kimia, kena tahu persamaan. Barulah tahu persamaan kimia, lepas tu boleh buat balance, lepas tu barulah calculation. Okey. Ini Okey. So kita tengok beberapa perkara sebelum kita buat persamaan kimia ni, awak kena tahu. Satu, cikgu cakap tadi formula ion awak kena tahu kan? Itu awak dah hafal Okey. So kita tengok formula, kalau satu unsur atau sebatian tu satu tu dalam bentuk unsur ataupun molekul, dalam bentuk molekul, kita kena ingat contohnya Cl2 molekul, oksigen molekul, H2 molekul dalam bentuk macam ni. Kena hafal ni, kena tahu ni. H2, lagi apa? Br2. Okey, so beberapa perkara ni awak kena ingat dalam bentuk molekul. Dan juga beberapa larutan ataupun sebatian yang kita biasa guna. Yang biasa guna, biasanya kita guna kita guna formula asid lah. Asid yang biasa kita guna ada berapa? Ada 4. HCl, H2SO4 lagi, HNO3. Satu lagi CH3COOH. Ini adalah asid etanoik. So semua ni ini adalah asid yang kita biasa guna, asid yang biasa guna Okey, so dan ada juga alkali yang kita guna juga, alkali yang kita biasa guna, alkali NaOH, okey, natrium hidroksida, KOH, NH3, ini ialah amonia. Okay, gas amonia. Tapi amonia ni kalau dalam larutan dia akan jadi NH4OH. Ini dan juga ada beberapa larutan. Okey, larutan yang memang basic yang biasa guna larutan. Okey, larutannya NaCl, natrium klorida, argentum nitrat. Biasa kita guna ni. Apa lagi? Plumbum nitrat. Okey, plumbum nitrat, argentum nitrat.
Okey, ada beberapa lagi yang kita akan jumpa ya. Okey, so ini awak kena catat dulu. Ambil catat yang biasa awak guna. Ini awak kena hafal. Kena hafal, wajib hafal. Ini wajib hafal, wajib ingat ya. Ini beberapa ni. Okey. So, seterusnya kita stop ini, kita ambil ini. Okey. Okey, kita terus nak buat latihan. Okey, latihan cara nak buat ni. Okey, contohnya soalan macam ni ya. Kita ambil satu soalan ni. Okey. Buang dulu ini. Okey, magnesium bertindak balas dengan oksigen. Okey, cara nak tulis magnesium bertindak balas dengan oksigen. Okey, magnesium ni, kita tengok magnesium bertindak balas dengan oksigen membentuk magnesium oksida. Magnesium ni dia adalah logam. So logam di dalam bentuk unsur. Okey, logam dia punya simbol ialah Mg. Okey, oksigen. Kalau oksigen ni, oksigen adalah dia dalam bentuk duimolekul kan. So cara tulis O2. So dan tidak balas dengan oksigen akan menghasilkan MgO. Macam mana yang dapat MgO? Okey, macam ni. Kalau kita nak bentuk satu formula, formula kimia, kan kita mesti ada ion-ion tu tak? Okey, ini mesti ada ion. Nak bentuk MgO ni, ion yang ada kat sini ialah ion Mg2 plus dengan ini ion oksida. So ini ion magnesium ni datangnya daripada sini. Unsur magnesium ni, logam magnesium ni, kalau kita nak tukar dia dalam bentuk ion, dia adalah Mg2 plus. Okey. Kalau ini pula oksigen ni, kalau dalam bentuk ion, ion dia ialah O2 minus. Ini O2 ni maksudnya ada ni molekul oksigen, ada 2 oksigen. Kat sini. Yang ini ion oksida. Ini ion oksida. Ada lagi orang yang keliru. Okey, O2 di atas, apa beza O2 di bawah? O2 di bawah ni maksudnya molekul. Yang atas ini ialah ion dia. Okey, so bila ada dua macam ni, kan, awak dah belajar kan dalam membentuk formula. Okey, kita ambil cas kat atas ni 2, kita masuk sini 2. Ini cas ni berapa? 2. 2 juga. Okey, 2. So 2 dengan 2 ni kita boleh masukkan jadi 1, 1. Okey. Satu ni untuk Mg. Okey, berapa unsur Mg? Ada satu saja Mg. O ada berapa? O ada 1. So MgO. Macam tu. Okey? MgO. Sekarang ni yang kita dah dapat yang kat atas ni, tapi masalah kita ialah dia belum lagi seimbang. Macam mana nak seimbang Macam mana nak seimbang? Macam mana nak seimbang awak tengok sini. Okey. Awak tengok unsur kat sini ada berapa Mg? 1. Sini berapa? Okey, so sini ada berapa Mg? Mg ada 1, di sini pun ada 1. 1 Mg, 1 Mg. 1, sini pun 1. So awak tengok kat sini pula, oksigen. Oksigen kat sini ada berapa? Okey, ada 2. Di sini ada berapa? Ada 1 saja. Jadi kita nak jadikan oksigen ni 2 juga. So kita kena buat penambahan. Awak tak boleh tambah di dalam ni. Awak tak boleh ubah formula ni. So kita kena tambah di depan ini. So bila tambah di depan, 2 dengan oksigen. Okey, so ada 2 oksigen. So samalah sini kan 2 oksigen. Masalah pula dengan Mg. Mg ada 1 saja. Okey, so Mg ada 1. Sini ada 2, sini ada 1. So kita letak 2 di depan. So kita dah dapat persamaan seimbang. Okey. Ya. Okey, itu satu. Okey, dan tindak balas ni, kita panggil tindak balas ni ialah tindak balas pembakaran Okey, tindak balas pembakaran. So kalau tindak balas pembakaran ni ialah tindak balas apabila suatu unsur bertindak balas dengan gas Gas di sini ialah gas oksigen. Okey, clear ya. Okey, so seterusnya kita tengok soalan yang kedua.
Okey, soalan yang kedua pun lebih kurang sama juga macam tadi. Okey, padam dulu ni. Jadi sekarang ni ini logam natrium logam natrium. Okey, logam natrium dengan oksigen. So ini pembakaran. Macam tadi tak cakap kan pembakaran kan? Ni dia dah cakap pembakaran. Sama je sebenarnya. Logam natrium dengan oksigen. Membentuk natrium oksida. Okey, siapa boleh tulis kat sini? Tulis. Cuba buat. Ini latihan. Kita cuba buat. Kamu boleh cuba buat. Cikgu tunggu. Tak sampai seminit. Cepat. Natrium. Macam mana formula natrium? Formula natrium. Okey, natrium. Bertindak balas dengan oksigen. O, oksigen. Oksigen ni ialah gas. So gas mesti dalam kad. Macam mana tulis gas? O2 tapi bukan O2 macam ni. Kita boleh tulis O2 macam ni. Dia kena O2 di bawah. Split bawah macam tu. Okey, tak apa. Cikgu tulis ni, awak tulis hasil dia. A2 awak akan dapat hasil dia. Apa yang awak akan dapat? Prosedur. Tu nak panah banyak sangat. Ada nak cuba? Okey, N A. Ya, betul. Na2O. Okey. So ini betul. Ya, ini betul. Tapi kita punya persamaan belum seimbang. Macam mana nak seimbangkan? Tengok bilangan oksigen. So oksigen kat sini, okey, awak kalau awak nak buat imbang, kalau boleh yang unsur, kalau bahan tu dalam bentuk unsur tu kemudian kita kira kemudian. Kita kira dulu logam. So logam kat sini ada berapa? Logam kat sini, logam natrium ada 1, logam natrium kat sini ada 2. So kita kena kira dulu logam ni. Okey, letak 2 di depan. So natrium pun 2 lah. Letak dulu. Tak apa, tak ada masalah. Okey, tengok oksigen. Oksigen sini 2, oksigen sini 1. So kita kena jadikan oksigen ni 2. Okey, betul. Letak 2 di depan. Masalah sekarang ialah natrium. So natrium dah jadi 4 kan? So apa jadi kat natrium ni? Kat 2 ni. Kita padam lah. Kita letak 4. So yang seimbang ialah macam ni. 2 Na 2 O. So dapat. Okay, dapat ya? Okay, seterusnya. Kita tengok soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya. Padam dulu ni sebab kita nak ruang. Okey, nitrogen bertindak balas dengan hidrogen membentuk gas amonia. Okey, nitrogen. Macam mana nitrogen? Nitrogen? Ada nak tulis? Tak apa, cikgu tulis lah. Okey, nitrogen. N2. Okey, ada orang nak tulis. N2. Bertindak balas dengan hidrogen. Okey, nitrogen ni, ini ialah gas. Hidrogen juga dalam bentuk gas. So, kalau gas, dia mesti kebanyakannya adalah dui atom. Dui atom ataupun dalam bentuk molekul. N2H2. So, sini dengan H2 yang akan bentuk amonia. Tadi cikgu dah bagi kan amonia tu yang awak kena hafal. Awak just tulis saja amonia. Tak perlu pening-pening nak pecah-pecahkan dia. So amonia. So sekarang masalah kita ialah di bahagian balance kan. Okay, tengok balance. Macam mana nak balance. Okay, macam cikgu kata kalau dalam bentuk molekul unsur tu kita kemudian kan. Tapi kedua-dua ni adalah molekul. Tak apa. Jadi tengoklah mana-mana dulu ya. Okay, katakanlah awak nak tengok. Okey, kalau 2 sini senang letak 2.
Okey. Sini N ni sini 2, N sini 1 N sini 1, sini ada 2 kan. So jadikan dia 2. So kita dapat 2N. Masalah kita dekat hidrogen pula. Tengok hidrogen ada berapa? So sini ada 6. Sini hidrogen ada berapa? Ada 2 saja hidrogen. So macam mana nak jadikan 6? Nah ini 2, ini 6. So kena darablah dengan 3. So letak 3 di hadapan. So balance. Okey, saya harap awak faham ini ya. Okey, seterusnya. Okey, ini lain sikit. Okey, soalan seterusnya. Padam dulu yang lain. Ruang. Okey, plumbum 2 karbonat. Okey, plumbum 2 karbonat. Plumbum 2 karbonat. Kata plumbum 2 karbonat terurai kepada plumbum 2 oksida dan gas karbon dioksida apabila dibakar dengan kuat. Bila soalan macam ni, dia dibakar dengan kuat. Cikgu cakap tadi kalau bakar dengan gas oksigen kan. Ini tak, bila dia tak dibakar dengan oksigen. Dia sebenarnya dia macam konsep pemanasan. Kita panaskan plumbum karbonat ni kuat-kuat, dia akan terurai. Terurai di mana dia akan tinggalkan dalam ni plumbum 2 oksida dan juga ada keluarkan gas. Gasnya ialah gas karbon dioksida. Okey, maksud terurai. So bila kita nak tulis, okey, so caranya kalau kita tulis dalam bahasa ayat persamaan biasa, okey, plumbum karbonat dia macam ni. Dipanaskan simbolnya ialah segitiga. Okey, plumbum, oksida dan gas karbon dioksida. Okey. So cara nak tulis. Okey, plumbum karbonat. So bagi yang tak tahu, tak hafal lagi plumbum karbonat macam mana, tak hafal tak apa. Kalau awak tulis banyak kali awak boleh ingat. Caranya awak kena buat dia punya formula. Okay, so buat macam mana formulanya? So plumbum ni Pb2+, karbonat CO3 2-. Tengok sini cas dia 2, 2. Bawa ke sini 2, sini pun 2. So kita akan dapat Pb, ini 2 kalau 2 ni kita jadikan dia 1 saja. PbCO3. So plumbum karbonat kita ialah PbCO3. Tulis kat atas ni. PbCO3. Okey, ini masukkan ni, dipanaskan. Dia bila terurai awak terus letak dengan anak panah macam tu, kemudian letak tanda segitiga dipanaskan. Okey, sekarang plumbum 2 oksida. Okey, kalau tak tahu juga macam mana plumbum 2 oksida, okey, keluarkan ion dia, ion plumbum, ion oksida. So tengok cas bawa ke sini 2. Sini cas ni pun 2. So jadi Pb, ni 2 sama kan? 1 PbO. So kita dapat PbO. Dan karbon dioksida. Karbon dioksida ni kenalah ingat, okey, CO2. Tak payah pening-pening. Okay, sekarang kita tengok dah balance ke tak? Okey, so nak tahu balance ke tak ni? Okey, so kita tengok. Plumbum sini 1, sini pun 1. Okey, tak ada masalah. C kat sini ada 1, sini pun ada 1. Oksigen ada 3, kat sini ada 1 oksigen campur dengan 2 oksigen, so dapat 3. So ini dah balance. Okey? Okey, kita tengok soalan seterusnya. Sekejap ya. Naikkan. Okey, soalan seterusnya. E ni, E. Okey, kita padam dulu yang bawah ni. Okey, kita buat E. Tidak balas antara sebut. Okey, tak ada warna pula. Okey, sebut zinc dan asid hidroklorik menghasilkan zinc klorida dan gas hidrogen. Kalau nak senang, awak tulis dulu ikut guna perkataan ya. Okay, tidak balas ni maksudnya tambah asid hidroklorik menghasilkan zinc klorida dan gas hidrogen.
Letak dia punya simbol. Kalau zinc macam mana simbol zinc? Zn. Asid hidroklorik kena hafal. HCl. Okey, sini Zn. Tak tahulah cikgu macam mana tulis zinc klorida. Okey, biar dululah. Ini gas hidrogen. H2. Hafal. Okey, so bila awak dapat macam ni, okay, mula-mula kita tulis dulu zinc dengan asid hidroklorik. Okey, so zinc ni ialah atom kan, dalam bentuk zinc atom macam ni. Kita cuba keluarkan apakah ion yang boleh terbentuk daripada zinc ni. Ionnya ialah zinc 2. Kalau kat sini pula, asid ni kalau kita ceraikan dia, apa ion yang terhasil? Ion hidrogen dengan ion klorida macam tu. Okey. So, kat sini yang biasa orang ada masalah macam mana nak buat. Okey, awak tengok sini. So, awak ini zinc, ini kita bahagi dua macam ni. Ini kita kata rumah A ataupun kampung A. Ini rumah B ataupun kampung B. Awak kena ingat, yang positif, ion positif kampung A mesti gabung dengan ion negatif kampung B. Yang negatif kampung A dengan positif kampung B. Mesti terbalik, mesti bertentangan. Tapi kat sini ada satu saja ion positif. Tak apa, tak ada masalah. Okey, hidrogen dia okey je, tak pasang dengan siapa-siapa pun. Dia boleh pasang dengan diri sendiri. Okey, apa kita macam ni Okey, so kita ambil zinc. Zinc 2 plus dengan Cl minus. So, kita bentukkan. Ini charge-nya 2. Bawa ke sini. Ini charge-nya berapa? 1. Bawa ke sini. So, Zn, Cl. Zn ni 1. Cl ni bersini. 2. So, kita dapat Zn, Cl 2. So, sini Zn, Cl 2. Okey. H ni. Macam mana H? Bila H ni sendiri, dia tidak ada pasangan di sini. H ni kita boleh gabungkan dengan dirinya sendiri yang satu lagi. Kita ada 2 ion hidrogen, satu lagi ion hidrogen, dia akan jadi molekul hidrogen yang kita dapat kat sini. So, okay, faham ni? Okay, cikgu kena clear dulu semua supaya senang nak. Okay, jadi kita tadi tulis Zn dengan HCl, kita akan dapat Zn, Cl2 dan H2. Okey, sekarang kita nak balancekan. Awak tengok Zn ada 1 Zn ada 1. Zn ada 1, sini pun ada 1. Okey. H sini ada 2, sini ada 1. Letak je ada depan ni. Okey. So Cl ni ada berapa? Tengok Cl ada 2, Cl kat sini pun ada 2. Dah balance. Okay. Okay, next. Soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya. Kita tutup juga yang lain supaya awak tak ni. Okay. Okay. Okay, litium bertindak balas dengan air menghasilkan litium hidroksida dan gas hidrogen. Okay, litium Li dengan air H2O. Menghasilkan litium hidroksida dan gas hidrogen. Tulis, yang awak tahu awak tulis dulu. Sekarang ni katakan awak ada masalah dengan litium hidroksida. Okey, sama macam tadi kita keluarkan ion apa yang akan jadi kalau ada litium. Ini pun kalau ada air dia H plus dengan OH minus. Okey, bahagi dua macam tu. Okey, ini kampung A, ini kampung B. So litium dengan hidroksida gabung. Litium hidroksida. So sini ada 1, sini pun 1. 1 ke sini pun 1. So LiOH. So LiOH. Okay, dah balance ke tak? Tengok. Litium ada 1, sini pun ada 1. Hidrogen sini ada 2, sini ada 2 dan 3. Bila ada 3 ni susah sikit. Dan macam mana nak jadikan ni? Okay, senang saja lah, tambah je 2 kat depan ni. Jangan risau. So hidrogen ni awak akan ada 2, sini pun ada 2. So hidrogen kita ada 4 hidrogen. So hidrogen sini ada 2. Macam mana nak jadikan dia 4? Letak saja 2 depan. O pula ada 2 O ada berapa? 2. Cuba tengok sana ni. O pun ada 2 juga. So dapat. Sudah balance. Okay. Okay, seterusnya soalan seterusnya.
Okey, kita nak buat ni. G. Kalium oksida bertindak balas dengan kalium oksida bertindak balas dengan apa tu? Dengan asid sulfurik membentuk kalium sulfat dan air. Yang ini pun sama. Kalau boleh tulis dulu. Kalau tak tahu tak apa. Asid sulfurik awak memang kena tahu kan. Awak kena ingat asid sulfurik. Asid sulfurik H2SO4. Kalium sulfat tak tahulah cikgu macam mana nak buat. Tak apa. Okey, air. Wajib tahu H2O. Macam mana? Tengok, kalium oksida. So kalau kalium, ion kalium K+. Oksida O2 minus. Okey, awak akan dapat K2O. Betul tak? Tidak balas dengan asid sulfurik tadi. Ambil balik. Yang ini tak tahu kalium sulfat ni dengan H2O. Nak buat terus pun boleh sebenarnya. Tapi cikgu nak ajar satu-satu. Okey, kita ada 10 minit lagi tak apa. Okey, so katakan sini K2, kita buka balik dia punya ion kat sini. Ion kat sini kita kena ada ion kalium dengan ion oksida. Sini untuk asid kita ada ion hidrogen, ada ion sulfat. Sulfat. So, kampung A kahwin dengan kampung B. Ambil ni. K plus dengan sulfat. Ini untuk DC di sini. K plus SO4 2 minus. Sini 1, sini jadi 2. So awak akan dapat K2SO4. K2SO4. Betul lah ni. Kalau kita nak buat sendiri kat sini pun boleh. Ion kalium, ion sulfat 2. So kalau awak macam ni, awak akan dapat K2SO4. Ini dah balance lah. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya. Okey, cikgu tinggalkan yang ni lah. Cikgu nak buat yang ni. Kita buat yang bawah ni. Sebab kita pun tak ada masa. Kita buat yang ni. Kalsium karbonat bertindak balas dengan asid nitrik. Ini kaitlah dengan yang kita belajar sekarang. Kita belajar asid. Okey, kalsium karbonat CaCO3. Ini awak kena ingat sebab awak dah belajar masa form 3 H2O3 membentuk kalsium nitrat, air dan juga karbon dioksida. Katakan awak tak tahu kalsium nitrat ni macam mana. Awak sini. Awak buka ini ion kalsium, ion karbonat. Kan? Ini ion hidrogen, ion nitrat. So dia akan gabung ion kalsium dengan ion nitrat. So macam mana gabung dia? Ca2 plus NO3 minus. So buat sini, sini ada 2, sini ada 1. Jadi Ca NO3 salin balik. 2 ni milik dua-dua ni, NO3 ni. So kita kena kurungkan. So awak akan dapat CaNO3 kurungkan. Okey, macam mana nak balance? Kalau awak tengok ion yang gabung-gabung macam ni, awak terus tengok sini. Okey, sini ada 2 nitrat ni. Terus tulis kat sini. Okey, next. Soalan next. Kita laju sikit, laju sikit. Kejap. Nak laju pun. Okey, so ini bawah J. Kita tengok J. Soalan J. Okey, soalan J. Kita tutup ini. Okey. Okey, argentum nitrat. Okey, argentum nitrat ditambah kepada natrium klorida. Mendakan argentum klorida dan natrium nitrat terhasil. So argentum nitrat. Argentum nitrat ni ion argentum nitrat. Okey, bila awak buat formula awak akan dapat AgNO3 ditambah kepada natrium klorida. Tak tahu, tengok sini. Ion natrium, ion klorida. Negatif satu-satu kan? So, senang, sambung saja. Okey. Macam mana nak dapat argentum klorida? Tengok ni. Kalau kita buka balik ion dia, kita akan dapat Ag+, ini ion nitrat. Ini ada ion natrium, ini ion klorida. So, awak ingat ni kampung A, kampung B. Okey. Ag ni plus ni gabung dengan Cl. So, Ag kalau gabung dengan Cl,
Ya, AG plus Cl minus. Satu-satu kan? So jadi AG Cl. Lepas tu dengan natrium dengan nitrat. Okey, dengan positif dulu tau. Jangan buat negatif macam ni. Okey, so awak kena susun natrium dengan nitrat akan dapat NaNO3. NaNO3. So selesai. Selesai J sampai J ya. Kita buat sampai J. So kita dah dapat cara nak tulis persamaan kimia persamaan kimia ni dan seimbang. Jadi saya harap awak cuba buat. Nak buat satu lagi. Okey, kita buat satu lagi ya. Kita ada masa sikit lagi. Okey, kita buat ini. Ini tak payah tutup lah. Okey, aluminium oksida. Kita tutup atas lah senang. Atas ni. Oh. Silap. Ya, tutup atas. Ini bahagian atas ni. Sebab kita nak conteng kan. Okey, so 4 minit lagi. Sekejap. Okey, aluminium oksida. Okey, aluminium oksida Al2O3. Tidak balas dengan asid nitrik menghasilkan aluminium nitrat dan air. Macam mana dapat? So tengok sini. Aluminium ni Al3 plus O2 minus. So awak akan dapat Al2O3. Okey. So Al ni dia akan gabung dengan ion nitrat ni. Nitrat ni. So Al3 plus NO3 minus. So ke sini 3, ke sini 1. So 3 ni sebenarnya untuk nitrat ni. Tu yang awak nampak. Cikgu tulis macam tu. Okey, 3 ni untuk semua nitrat ni. Nitrat ni. So kita dapat macam ni lah. Dan kita balancekan. Ni tak balance lagi sebenarnya. Kita sempat lah. Kita 2 minit pun. Okey, kita balancekan 2 Al sebab sini ada 2. Okey, awak balancekan yang logam dulu. Kalau boleh logam. So nitrat ni, awak tengok nitrat ni. Awak terus ambil 3 ni terus. Ni 3 ni. So duduk sini. So tengok hidrogen. Hidrogen ada 3. Oh, hidrogen sini ada 2. Senang ni tulislah. Ini kalau sini 2, sini 6. Kita tengok balik lah. Macam ni kita tengok balik. Sebab tak ada masa. Cuba awak check balik ya. Check balik satu-satu. So ini caranya. Okey, ni salah ni sebenarnya. Okey, baik. Okey, sini 3. Sini kalau kita letak 3, sini H nya akan jadi 3. So kita jadikan sini H nya 3. Sini 3 supaya jadi 6. Betul tak? 6. Nanti awak kena balancekan kat sini pula. Tak apa, kita buat kemudian. Kita tak ada masa dah, nak habis masa. Nanti cikgu tunjuk semula yang ini. Okey. So, setakat ni faham? Yes, sekarang ni ada soalan tak? Kelas? Tak ada. Tak ada, faham ke tidak? Boleh ke tak? Faham ke tak macam mana cara tadi? Pening sikit. Pening kat mana? Nak balancekan tu. Nak balancekan pening. Okey, tak apa. So, kebanyakan memang biasanya kita buat bahagian balancekan lah. Balancekan tu awak nak kena check satu-satu kan. Okey, sekarang ni langkah pertama awak bina dulu persamaan. Tak balance pun tak apa lagi. Bina persamaan sampai habis, sampai K. Buat semula yang cikgu buat tadi. Lepas tu awak baru buat balancekan. Boleh? Okey? Okey, kalau macam tu kita... Boleh.